Hey, what's up guys? Hey, what's up, guys? Hey, what's up, guys? Hey, what's up, guys? Hey, what's up, guys? Ini bukan video tutorial Khairul Aming. Selamat datang dan selamat kembali ke siri tutorial Super Quizzes bahagian 4 ciri passage dalam quizzes untuk penyediaan bahan bacaan dan pemahaman yang lebih interaktif. Mari kita mulakan. Ingin mencipta bahan bacaan seperti petikan yang interaktif untuk pelajar anda tetapi tidak pasti bagaimana? Quizzes menyediakan beberapa cara mudah untuk membina passage sama ada dengan mengambil kandungan dari laman web, menggunakan AI, mencipta dari awal atau menggunakan file PDF. Passage ialah ciri yang membolehkan pelajar membaca satu petikan atau media dan menjawab beberapa soalan berkaitan. Ini membantu mereka memecahkan soalan kompleks kepada bahagian yang lebih kecil. Dengan cara ini, pelajar dapat meningkatkan kemahiran pemahaman bacaan mereka, berfikir secara kritis dan memperbaiki keupayaan membaca dengan sedikit elemen permainan yang menyeronokkan. Dalam video ini, saya akan menunjukkan cara menggunakan dan mencipta passage, bagaimana pelajar mengalaminya, serta cara melihat laporan dan analisisnya. Kita akan melihat bagaimana anda boleh menggunakan setiap kaedah ini untuk mencipta bahan pembelajaran yang menarik dan berkesan. Untuk mencipta passage, 1. Klik Create di panel pembuka hadapan di sebelah kiri skrin. 2. Pilih Passage. 3. Pilih salah satu daripada 3 pilihan iaitu Search Quizzes Library untuk memilih petikan tersedia di pustaka quizzes. Anda juga boleh pilih Generate with AI. Biarkan AI cipta petikan dan soalan dalam beberapa saat. Dan ketiga, Bring Your Own di mana anda boleh memuat naik petikan sendiri, dokumen, laman web atau tulis dari awal. Anda boleh tambah seberapa banyak soalan yang diinginkan dengan pelbagai jenis seperti multiple choice, fill in the blank, drag and drop dan banyak lagi. Okey, mari kita perincikan ketiga-tiga pilihan yang saya sebutkan tadi. Pertama, untuk menghasilkan petikan dari pustaka quizzes, 1. Klik Create Passage dan klik Search Quizzes Library. 2. Layari petikan dan set soalan sedia ada. 3. Cari topik berdasarkan grade, jenis soalan atau bahasa. 4. Pratonton petikan sebelum memilih. Ada juga petikan dengan senarai perkataan dan pilihan bacaan audio. 5. Klik Use this passage jika berminat. 6. Edit petikan dan soalan jika perlu, kemudian klik Publish untuk dijadikan permainan langsung atau tugasan. Seterusnya, pilih Generate with AI untuk membolehkan quizzes AI menghasilkan passage dan soalannya secara automatik. Sekarang, anda perlu memasukkan maklumat penting untuk mendapatkan passage yang sesuai. Masukkan topik atau kandungan yang ingin anda gunakan. Jika terdapat perkataan tertentu yang ingin dimasukkan dalam passage, anda boleh menyenaraikannya di ruangan Ensure Usage of Specific Words dengan setiap perkataan dipisahkan menggunakan koma. Selain itu, tetapkan keutamaan anda seperti bahasa output, genre, tahap grade, subjek, jumlah perenggan dan sebagainya. Selepas semua maklumat diberikan, klik Generate Passage di bahagian kanan bawah skrin. Untuk hasil yang lebih spesifik, anda juga boleh memilih sehingga 3 subtopik supaya AI quizzes dapat menjana kandungan yang lebih tepat mengikut keperluan anda. Apabila passage dan soalan telah dijana, klik Continue untuk ke langkah seterusnya. Setelah AI quizzes menghasilkan passage dan soalan, anda boleh mengubah suai kandungan mengikut keperluan anda. Anda boleh menambah, menyunting atau membuang soalan serta mengedit kandungan passage untuk memastikan ia lebih sesuai dengan objektif pembelajaran anda. Setelah berpuas hati dengan perubahan yang dibuat, klik Publish di bahagian atas kanan skrin untuk menjadikan passage ini sebagai permainan langsung atau tugasan rumah untuk pelajar anda. Jika anda ingin mengekstrak kandungan dari laman web, klik pada Embed Website dan masukkan URL laman web yang ingin digunakan sebagai sumber. Pastikan URL tidak memerlukan log masuk supaya kandungan boleh diimport tanpa masalah. Tidak semua kandungan laman web dapat dimasukkan secara embed. Kebanyakannya akan jadi seperti ini, iaitu apabila saya memasukkan URL laman web ini, walaupun tidak memerlukan log masuk, tetap sahaja pelajar perlu klik pautan untuk membuka kandungan laman web di tertingkap luar. Tapi saya ada magic untuk itu. Jadi pastikan anda tengok video ini hingga akhir kerana saya akan berkongsi 2 tips magic di hujung tutorial nanti. Iaitu yang pertama, bagaimana anda boleh membuat sendiri laman web anda dengan sangat mudah untuk dapat di-embed ke dalam ruangan passage ini. Dan yang kedua, khusus buat pensyarah UiTM yang menggunakan LMS UFuture. Saya akan menunjukkan bagaimana anda boleh embed bahan yang dihasilkan di quizzes ini ke dalam ruangan learning activities di UFuture yang ramai tidak tahu ianya boleh menjadi pusat sehenti
segala bahan-bahan pelajaran untuk diasimilasikan bersama sistem informasi pelajar melalui tracking dan pemantauan pencapaian. Jadi tunggu tahu. Okey, sekarang masanya untuk pertunjukan magic seperti yang saya janjikan tadi. Tidaklah magic betul, tapi ianya cukup berbaloi jika dapat dimanfaatkan bersama. Yang pertama, cara untuk menghasilkan laman web dengan mudah dan percuma menggunakan Canva. Ramai kan pengguna Canva di sini. Kalau tidak pernah guna pun senang saja nih. Mula-mula pilih bahan yang sudah tersedia atau buat saja dari awal dengan memilih size, sama ada mahu dalam size A4, size landscape atau format.canva pun ngam. Di sini saya menggunakan size A4. Saya copy paste bahan yang sudah saya buat sebelum ni dan adjust mana yang patut. Menariknya, saya juga boleh memasukkan animasi, audio, bahkan video daripada YouTube dengan hanya copy dan paste pautan video YouTube. Dia terus automatik terembed sendiri. Kan magic tu. Setelah siap, klik butang share di sebelah kanan bahagian atas skrin anda dan klik more untuk cari fungsi embed. Klik embed dan anda akan dapat 2 link. Boleh cuba copy link yang di bawah ini, tapi cek dulu kalau ada perkataan embed di belakangnya. Kalau tiada, pastikan kamu orang tambah dulu tanda soal embed selepas perkataan view atau watch. Barulah boleh anda masukkan ke dalam passage quizzes. Nah, lihat boleh sudah kan? Magic kan? Seterusnya, untuk magic yang kedua, mari kita log masuk ke dalam platform UFuture. Mahal tahu UiTM keluar ongkos untuk maintenance platform LMS rasmi ini dan amatlah disayangkan jika ramai tidak menggunakannya selain daripada hanya sekadar mengambil kedatangan pelajar, buat ujian, buat laporan OBE, manakala pelajar pula hanya untuk menanda kehadiran kuliah dan muat turun nota-nota slide. Okey, sekarang klik dahulu kursus yang diajar, pergi ke panel navigasi di sebelah kiri skrin dan cari Learning Activities, klik dan anda akan melihat ada 2 panel tersedia. Yang satu ini adalah untuk pembangunan MOOC yang biasanya akan dibangunkan oleh beberapa orang pembangun dan dapat diakses oleh semua pelajar yang mengambil kursus berkenaan. Di sebelah kiri pula adalah khusus buat pensyarah tersebut sahaja. Ianya hanya boleh diakses jika pensyarah itu sendiri klik butang nama kursus yang dia mahu kongsi sahaja. Di sinilah tempat kita boleh menyusun, menyimpan, mengorganisasi dan mendistribusi pengajaran. Banyak sebenarnya yang saya mahu kongsikan berkenaan ruangan ini, tapi saya hanya akan tunjuk integrasi quizzes dengan UFuture ini dalam video kali ini. Secara umumnya, pensyarah boleh menyusun bahan pelajaran mengikut topik yang mengandungi video pengajaran, bahan isi kandungan yang interaktif, aktiviti pembelajaran seperti forum perbincangan atau berkolaborasi, penilaian sumatif dan normatif serta sumber-sumber lain. Klik pada butang Learning Activities ini dan pastikan anda berada di panel course bukan MOOC ya. Selepas itu akan muncul tertingkap seperti ini. Berikan tajuk bahan ini, saya letak nama demo sajalah ya. Klik pilihan yang berkaitan seperti content dan activities. Dan masukkanlah objektif pembelajaran, pilih siapa yang kita mahu kongsikan dan lain-lain. Kotak inilah tempat kita akan beraksi. Okey, sekarang kita kembali ke quizzes untuk mendapatkan kod. Jangan risau jika anda tidak tahu pasal kod-kod bahasa komputer ini. Klik pada menu library anda. Klik bahan yang anda sudah publikasikan. Kemudian klik pada titik 3 ini dan klik embed. Quizzes akan memberikan anda 1 pautan embed dan 1 lagi dalam source code. Kita ambil yang pendek dulu iaitu pautan embed untuk memasukkan pautan sebegini supaya pelajar dapat buka tanpa perlu klik dan keluar daripada UFuture. Klik pada ikon seperti globe ini. Paste masuk pautan URL tadi dan klik pula di sebelah untuk memastikan saiznya responsif, dibuka menggunakan apa jua jenis peranti seperti telefon, tablet maupun komputer. Letakkan 100% untuk width dan untuk height anda boleh letak dalam 450 begitu tanpa peratus ya sebab ianya dalam pixel. Lain dari itu tidak perlu buat apa-apa, terus klik untuk hantar. Anda akan melihat quizzes kita sudah terembed untuk dinikmati dari dalam UFuture. Dan akhir sekali cara memasukkan source code seperti ini. Cara ini saya lebih suka sebab ia akan auto-responsif dan boleh diubah sesuai. Sekarang klik pada butang source ini. Pastikan yang lain jadi kabur seperti ini barulah boleh kita paste ke dalam kerana ianya sudah berada dalam mode coding. Selepas itu klik balik source untuk kembali ke mode biasa. Klik submit dan lihatlah kemunculannya. Sebenarnya bukan sahaja bahan-bahan daripada quizzes, tapi apa sahaja yang ada pautan atau source code kita boleh embed masuk seperti e-book, Google Docs, web interaktif dan termasuk juga Canva kita tadi. Anda cubalah sendiri ya. Kalau ada masalah atau mahu bertanya, tanya saja atau boleh berkomentar di ruang komen di bawah.
Jadi itu sahaja 2 magic kita pada video kali ini. Dengan Quizizz, anda kini boleh mencipta bahan bacaan yang lebih menarik dan interaktif dalam beberapa langkah mudah. Cubalah hari ini dan lihat bagaimana ia boleh meningkatkan pengalaman pembelajaran pelajar anda.